demi nak mengambil hati rakyatnya. Nak suruh rakyat dia ampu dia, sokong dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat satu majlis istihar pula. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tiada Tuhan atasku. Tak ada dah Tuhan lain. Akulah Tuhan yang paling besar, paling tinggi. Bila dia kata lagu ni, Allah marah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى حقيقة المجازة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha ahli jawatan kuasa masjid, yang dikasihi para asatizah, alim ulama, yang dimuliakan ketua-ketua masyarakat, tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, seterusnya muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah, pada malam ni Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita semua untuk kita hadir ke masjid, solat berjemaah, seterusnya dapat duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan sebab kita luangkan masa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua, mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan kesihatan yang berpanjangan kepada kita sehingga ke akhir hayat, menyelesaikan semua masalah dan kesulitan hidup kita. Dan juga mudah-mudahan dengan sebab majlis ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah yang menimpa negeri kita dan negara kita khususnya, dan segala perkara yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Amin. Kita sambung tafsir Nurul Ihsan pada surah An-Nazi'at. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Yauma tarjufu ar-rajifah, hari yang gerak gempa akan sebagai gerak gempa yang besar. Lupa perempuan yang menyusukan daripada yang disusukannya, dan gugur perempuan bunting daripada buntingannya, dan mabuk segala manusia, iaitu sangkakala yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada awal surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, yang mana mereka mencabut dengan begitu dahsyatnya sekali. Dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan begitu lembut dan halusnya, dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mukmin
dengan berita syurga dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang malaikat-malaikat yang mentadbir bumi ini, yang mengurus, menyelia perkara-perkara yang berkaitan dengan segala makhluk, dan juga malaikat-malaikat yang mentadbir dunia ini dari segala segi. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita semua tentang kebangkitan selepas mati, iaitu pada hari yang bumi ini digempakan dengan gempa yang begitu dahsyat, yang menyebabkan perempuan yang sedang menyusukan anaknya akan mencampakkan anaknya, dan perempuan yang sedang hamil akan gugur kandungannya. Itulah hari yang kita lihat manusia seolah-olah mabuk, terhayung-hayang, tidak sedarkan diri, nampak macam tak sedar diri, tapi bukan kerana mabuk, tapi kerana situasi gempa yang begitu dahsyat. Itulah sangkakala yang pertama. Tatba'uha ar-radifah, mengikut akan dia sangkakala yang pertama itu oleh sangkakala yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangkakala yang pertama mati segala makhluk, maka sangkakala yang kedua menghidupkan. Berlaku sangkakala yang pertama, maka seluruh kehidupan yang ada di atas permukaan bumi ini semuanya akan mati serentak. Dan apabila ditiup pada sangkakala yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka seluruh perkara, seluruh kehidupan yang pernah hidup di atas muka bumi ini semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serta-merta. Qulubun yawma idzin wajifah, bermula segala hati makhluk hari itu takut sekalian gemetar. Apabila kita keluar daripada kubur kita, maka hati kita takut sungguhlah hari itu. Risau dan bimbang dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Absaruha khashi'ah, segala mata hatinya khusyuk sekalian hina kerana haru-hara yang dilihat. Yakni manusia pada hari itu akan tunduk penuh ketakutan, rasa hina, rasa penuh kerisauan dalam hati dan fikiran mereka, bagaimana nasib mereka. Yaquluna, kata mereka itu, orang yang ingkar bagi hidup hari kiamat, a inna lamarduduna fil hafirah, adakah kami sekalian itu dikembali kepada hidup kemudian daripada mati? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul ke selepas kita mati nanti kita kena hidup balik? Sungguh ke tak ni? A idza kunna 'idhaman nakhirah, adakah apabila jadi kami tulang yang reput itu kami hidup kembali? Dah hancur, dah mati, dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, boleh hidup balik? Sungguh ke tak ni? Qalu tilka idzan karratun khasirah, kata mereka itu, bermula demikian itu balik hidup kemudian daripada mati, jika sah itu balik yang rugi. Orang kafir Mekah ni dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau betul lah lagu tu, kalau betul lah lagu tu, lepas mati dapat hidup balik, dihisap segala amalan, ditanya balik apa semua ni, kalau betul, rugi sungguh masa tu. Tapi percakapan mereka itu bukan percaya dak, nak menafikan. Fa innama hiya zajratun wahidah, maka hanya ia sangkakala yang kedua mengiringi hidup bangkit kubur itu satu kali tiup sahaja. Maka apabila ditiup, fa idzahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka itu makhluk
atau muka bumi hidup kemudian daripada mereka itu dalam batin bumi mati, yakni manakala ditiup sangkakala yang kedua, maka segala manusia dan lainnya lain daripada manusia naik ke atas bumi, hidup kesemuanya. Apabila sangkakala yang pertama ditiup, maka mati. Maka apabila sangkakala yang kedua ditiup, maka segala perkara yang pernah hidup di atas permukaan semuanya akan dihidupkan kembali. Bisahirah ni ada setengah pendapat ulama tafsir mengatakan As-Sahirah adalah satu nama bukit yang berada di sebelah Baitul Maqdis, yakni di tempat di mana kita akan dihisap. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bumi ini akan dihancurkan oleh Allah dan akan digantikan dengan hamparan yang baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tempat hisab adalah berdekatan dengan Baitul Maqdis. Maka jika kita mati di Kepadang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka bayangkan kita kena berjalan jauh sampailah ke sana. Kalaulah amalan kita tak cukup, kita tak ada kenderaan yang laju untuk bergerak, maka kita terpaksa berjalan. Berjalan tu bukan boleh geliat-geliat, tak ada. Sebelah kita ni ada orang, depan kita ada orang, belakang ada orang. Sesak. Sebab bukan kita sahaja. Semua makhluk yang pernah hidup di atas muka bumi dibangkit serentak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malah mungkin boleh jadi duduk sebelah kita rimau, beruang dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sekiranya amalan kita tak cukup, sebagaimana yang ditafsirkan ataupun dijelaskan dalam surah yang kita bincangkan pada surah An-Naba, amma yatasaalun. Ada manusia yang mana berjalan dalam rupa kera, rupa khinzir. Ada manusia berjalan dengan perut terburai. Ada manusia yang berjalan dalam keadaan muka tidak ada daging, tengkorak. Allahu akbar. Ada manusia yang berjalan merangkak-rangkak. Ada manusia yang berjalan mengesok-ngesok. Ada manusia yang jauh lebih malang, berjalan dengan kaki ke bawah, kepala ke bawah, kaki ke atas. Wal-iyazubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hal ataka hadithu Musa. Lalu Allah Subhanahu wa taala masuk kepada satu perenggan pertanyaan ataupun ayat yang baru, nak menunjukkan kepada penduduk Mekah dan kita semua yang kita tak percaya dengan kebangkitan. Kalau orang yang tidak percaya dengan kebangkitan hari selepas mati, maka biasa dengar tak cerita? Biasa dengar tak cerita Nabi Musa? Tu Allah Ta'ala tanya, adakah datang akan dikau ya Muhammad oleh cerita Nabi Musa dengan Fir'aun dan kaumnya daripada Qibti Mesir? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Ketika seru akan dia Nabi Musa itu oleh Tuhannya dengan padang Muqaddasi Tuwa. Maka makna padang yang disuci, yang dilipat daripada kejahatan, iaitu tempat padang di negeri Syam antara Ublah dan Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas Nabi Musa berkahwin, maka setelah beberapa tahun, hampir 10 tahun, ada kata ulama hampir 10 tahun, ada kata lebih 10 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Musa ni dia teringin nak balik ke Mesir. Maka dalam perjalanan balik ke Mesir, dalam keadaan sejuk malam hari, maka dia memberhentikan kenderaannya dan membuat khemah dan berkata kepada isterinya, tunggu sebentar di sini. Aku nak cuba cari tengok kat sana ada cahaya. Nak ambil api sikit. Buat kita panaskan badan dan dapatlah kita memasak makanan untuk malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika Nabi Musa pergi ke tempat itu, di mana
dia nampak cahaya, iaitu berdekatan dengan pokok samurah yang hijau dan lebat daunnya. Dan tempat itu Muqaddas Tuwa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah satu bukit yang berada di Ublah dan Mesir. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Firman-Nya bila mana Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Musa, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergi olehmu ya Musa kepada Firaun Mesir, bahawasanya Firaun itu melampaui sangat dakwa ia Tuhan. Gila kat Firaun tu. Mana? Dah lebih sangat dah ni. Siapa mengaku Tuhan? Siapa mengaku Tuhan? Dulu dia tak mengaku Tuhan, dia kejam sahaja. Dia tindas rakyat sahaja. Ni selepas mu tinggalkan dia ni, beberapa tahun dah mu tinggal dia ni, dia istihar diri dia Tuhan pula. Gi dakwah dia. Faqul hal laka ila an tazakka. Maka kata olehmu baginya, ya Fir'aun, adakah bagi engkau kepada bersuci diri daripada syirik dan kufur, dengan bahawa engkau mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Pergi kepada Firaun, beritahu kepada dia, mu nak tak jadi orang baik? Nak tak jadi orang baik? Nak jadi orang baik ni satu je, tolong ucap asyhadu an la ilaha illallah. Maka kamu akan keluar daripada mensyirikkan Allah dan kufur kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku tunjuk akan dikau kepada jalan ma'rifah. Setelah engkau mengucap kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku akan ajarmu pula perkara-perkara yang berkaitan dengan ketuhanan, ilmu tauhid. Supaya apa? Maka supaya engkau takut akan Dia, takut kepada Tuhan. Apabila kenal Allah, maka akan datang rasa takut kepada Allah. Bila tak kenal Allah, maka tidak akan datang rasa takut kepada Allah. Kerana takut itu kepala kebajikan. Manakala seseorang takut pada Tuhannya, keluar daripadanya segala kebajikan. Disebabkan takut kepada Allah ni begitu penting, mesti dimulai dengan mengenal Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila kenal Allah, datang rasa takut. Bila datang rasa takut, maka barulah terhasilnya perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik. Maka pergi Nabi Musa kepada Fir'aun, fa'arahu al-ayatal kubra. Maka memperlihat Nabi Musa akan dia Fir'aun akan mukjizat yang besar, iaitu tongkat. Apabila Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Fir'aun, maka Nabi Musa menunjukkan mukjizat tongkat. Tongkat ni asalnya daripada kayu saja. Kayu daripada pokok ausaj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dengan tongkat itu tadi menjadi mukjizat ataupun bukti tentang kerasulan, bukti bahawasanya Nabi Musa ni adalah utusan Allah. Dan tangan sekira-kira kayu jadi binatang ular besar yang kuat. Tongkat tadi Allah Subhanahu wa taala ubah menjadi ular yang tersangat besar. Dan tangan Nabi Musa dimasuk dalam leher bajunya, keluar putih bercahaya. Yang ni Nabi Musa masukkan tangan dia, masukkan tangan, letak kat sini, bawa keluar, bercahaya tangan. Itu mukjizat Nabi Musa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kedua mukjizat ini ketika mula berjumpa dengan Fir'aun, dan kemudian daripada nasihat Nabi Musa akan Fir'aun dengan katanya, Tuhan aku suruh aku kepada engkau. Tuhan aku ni suruh mari aku jumpa dengan ayah ni. Kan ayah Fir'aun bela dia, ayah angkat.
Firaun bela Nabi Musa ni daripada kecil. Dia panggil ayah lah. Jadi dia kata kepada Firaun, wahai ayah, Tuhan saya telah suruh saya bertemu dengan ayah ni supaya ayah beriman, supaya ayah mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jika engkau beriman dengan Tuhan engkau, niscaya jadilah umur engkau 400 tahun itu dalam nikmat dan kesukaan. Apabila engkau mati, masuk syurga. Ni, dengar Malik. Firaun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni minta dengan Allah sebelum datang bertemu dengan Firaun, minta dengan Allah. Masa Allah Subhanahu wa taala arahkan Nabi Musa bertemu dengan Firaun, Nabi Musa kata, boleh tak offer apa-apa yang best, yang seronok, supaya Firaun ni nak terima dakwah yang saya bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ditawarkan kepada Firaun, iaitu kalau dia beriman kepada Allah, masuk Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah panjangkan umurnya 400 tahun. Umur panjang 400 tahun. Satu. Yang kedua, kekal muda. Maksudnya sepanjang 400 tahun tu tak tua. Tak hebat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, terus menjadi raja. Tak perlu turun tahta. Terus jadi raja. Jadi muda, umur panjang. 3. Dan apabila mati, masuk syurga. 4. Offer terus. Depan-depan. Maka kata Firaun, hingga aku mesyuarah Haman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berarti Firaun kata apa? Nanti ayah mesyuarat dulu lah dengan Perdana Menteri. Ayah mesyuarat dulu dengan Perdana Menteri. Lagu mana offer ni? Comel ke tak? Boleh buat ke tak? Maka kata Haman, ni apabila pemerintah ada penasihat yang macam ni, lingkup. Maka kata Haman, adakah engkau jadi hamba kemudian daripada jadi Tuhan? Maksudnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firaun dia cerita kepada Haman, Haman, ingat tak Musa? Ingat. Dia mari baru ni. Dia suruh aku mengaku bahawasanya ada Tuhan selain, maksudnya ada Tuhan yang lain. Mengaku bahawasanya Tuhan yang dia sebut itu, yakni Allah, adalah Tuhan semesta alam yang menjadikan kita semua ni. Dan Tuhan dia offer kepada aku, kalau aku beriman, panjang umur 400 tahun, muda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terus memerintah negara Mesir ni dan dapat masuk syurga. Maka Haman ni kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya betul Haji, tuanku. Mana? Dulu tuanku kata, tuanku istihar, akulah Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu nak tarik balik. Mana nak letak muka ni? Muka nak letak mana? Tak malu ke? Nanti rakyat kecam. Nak? Rakyat bercakap dalam Facebook, dalam Twitter. Nak? Bercakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bila dia kata gitu, Firaun rasa tercabar. Betul juga. Malu aku kat rakyat. Mana? Nak tarik balik tu. Malu. Setelah itu Nabi Musa datang. 3-4 hari lepas tu Nabi Musa datang tanya, ayah macam mana? Mana? Jadi tak? Fakadzdzaba wa 'asa. Maka dusta Firaun akan Nabi Musa dan derhaka ia akan seruan Allah. Dia tolak terus. Tak payah dia kata. Mana? Betul ke tak 400 tahun? Mana ada orang hidup 400 tahun? Tak logik. Ni Azam dia terpedaya dengan kata Haman. Tak pernah ada orang hidup 400 tahun. Ni bukan umat
Zaman Nabi Nuh. Mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mana ada orang kekal muda? Tak ada. Tak ada orang kekal muda. Setakat nak muda boleh buatlah. Janggut ni kita boleh simpan. Mana? Janggut ni boleh simpan. Lepas tu dalam piramid dia kan ada bawah ni kan. Bawah tu. Itu tu apa ni satu pakaian ataupun satu alat dia tutup janggut dia yang panjang. Mana? Yang panjang ditutup janggut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan benda tu. Itu yang menyebabkan jadi panjang lagu tu. Mana? Fir'aun pakai macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk tutup janggut. Jadi dia tolak. Masa dia tolak itulah Nabi Musa kata, ayah, tolonglah percaya ayah. Saya ni betul-betul utusan Tuhan. Bukan main-main, bukan tipu dak. Tak percaya, mari tengok. Ni dia pun lempar tongkat. Pum. Jadi ular. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Haman yang ada kat situ kata, tuanku ni sihir ni tuanku, hati-hati. Ni sihir ni. Geng-geng kita ada belaka ni boleh buat. Anak. Fir'aun kata, ni sihir. Mu jangan nak tunjuk sihir depan aku ah. Oh, rupanya selama ni mu lari daripada Mesir, mu pergi belajar sihir. Hari ni mu nak tunjuk hebat, lepas tu mu suruh aku ikut mu. Pandai mu ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Musa tunjuk yang kedua. Bawa keluar pula. Tangan bertukar jadi cahaya. Tak percaya juga. Bermula daripada plot ni lah. Fir'aun terus derhaka kepada Allah. Start daripada situ, Allah Subhanahu wa taala bagi musibah kepada negara Mesir. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan kami telah menguji penduduk ataupun pengikut-pengikut Fir'aun beberapa tahun, yakni dengan kemarau. Bermula tahun pertama hasil tanaman menjadi kurang. Binatang jadi kukuh. Tanaman kau lama kau kurang. Sehingga kan begitu dahsyat sekali. Katakanlah orang tu tanam pokok kurma. Pokok kurma tanam. Tumbuh satu pokok tu hanya tumbuh sebiji je. Punya dahsyat. Contoh macam kita tanam pokok durian, mana? Ada sebiji. Sebiji. Sebiji tu pun belum tentu jadi, tak jadi lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila berlaku macam tu, la'allahum yadhakkarun, dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada pengikut-pengikut Fir'aun dan juga Fir'aun. Maka Fir'aun pun kata, "Hoi, anak, kena panggil balik Nabi Musa ni. Panggil balik Musa." Panggil Musa, suruh pegawai dia panggil Musa. Panggil Nabi Musa. Panggil Nabi Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beritahu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, anak, doa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak." Doalah kepada Tuhan engkau dengan kedudukan yang ada, yang engkau ada di sisi Tuhan engkau ni, doa. La in kashafta 'anna ar-rijza, sekiranya terangkat segala musibah ini, anak, tak jadi kemarau macam ni, teruk dah ni, bekalan tak ada ni, bekalan makanan kau lama kau susu. La nu'minanna lak, kami semua berjanji akan masuk Islam. Ni Fir'aun kata. Maka Nabi Musa pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa kepada Allah, maka kembali subur. Kembali subur. Dia bukan cerita sehari 2 hari dak ni. Ini cerita main tahun. Main tahun tu yang jadi manusia jadi tak sedar. Tak sedar. Dia tak sedar bahawasanya dia duduk dalam ujian Allah. Macam kita lah, tak sedar. Nak? Dulu jadi macam ni, sekarang ni jadi macam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka
Apabila mereka tak sedar, tanah menjadi subur, tiba-tiba fa'arsalna 'alaihimut tufan. Dah jadi subur dah. Orang tengok, oh jadi sungguh kali ni. Nak buah banyak, subur, binatang-binatang, oh subur sungguh. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hantar apa? Tufan. Apa tu tufan? Taufan. Taufan yang ini disebutkan dalam tafsir bersama dengan banjir. Banjir. Mari taufan habis angkat Melaka. Mana? Tak cukup dengan tu bubuh pula banjir. Habis rosak pula. Mula tadi gembira, rosak habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firaun sudah pening. Mana? Rakyat dia nak mari mengadu. Tuanku apa cerita ni? Teruk ni. Mana? Kata Tuhan, tolong orang berbuat sesuatu. Jadi Firaun nak menutup kelemahan dia, dia panggil Nabi Musa pula. Pujuk Nabi Musa. Tolonglah, kali ini memang ayah janji sungguh. Kalau diperbaiki keadaan negara kita ni, ayah dan semua kita semua ni, rakyat akan beriman dengan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi Musa doa, maka kembali okey. Sebulan, 2 bulan kembali okey. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak jadi juga. Nabi Musa duk tunggu, tak jadi juga nampak. Allah Subhanahu wa taala seterusnya hantar apa? Al-jarad. Belalang. Nak? Belalang datang, tengah duk subur-subur tanaman, belalang datang, habis. Habis. Lunyai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta pula doa. Minta pula doa. Doalah lepas ni kalau jadi ni beriman. Mana? Beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jadi juga. Tak jadi lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dah subur balik, Allah Subhanahu wa taala hantar al-qummal. Apa tu? Kutu. Kutu bukan kutu atas kepala ni tau. Jangan faham kutu atas kepala. Kutu yang merosakkan, dia memakan makanan-makanan. Menyebabkan disebutkan dalam tafsir, satu orang yang bawa 3 karung ataupun mudah kata-kata dia bawa 3 kilo biji gandum nak pergi ke kedai untuk kisar gandum tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bawa daripada rumah dia ni, daripada ladang dia, dibubuh-bubuh, katalah 3 kilo. Dia bawa pergi kat kedai, sampai kat kedai tu ada 3 genggam sahaja. Daripada 3 kilo tadi tinggal 3 genggam. Disebabkan kutu ada dalam biji gandum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umpama bawa beras 3 kilo yang belum dikisar, sampai kat kedai tinggal 3 genggam. Disebabkan ada kutu ataupun penyakit wabak kepada makanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firaun pening lagi. Panggil pula, doa. Minta doa. Nabi Musa doa. Ni makan tahun ni. Ya, bukan sebulan 2, makan tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa okey pula. Masuk setahun selepas tu Allah Subhanahu wa taala hantar apa? Ad-dafadi'. Katak. Penuh katak. Minta maaf. Hak tadi tu makan tahun, yang ni dia doa supaya kutu tu terangkat. Pagi dia jumpa Nabi Musa masuk dalam istana, doa, terus kutu tu hilang. Pagi tu. Nabi Musa kata, petang ni pastikan umum. Nabi Musa beritahu, petang umum. Kata nak beriman. Tak juga. Bila tak beriman, petang tu terus katak mula ada. Mari dekat-dekat malam tu, punya banyak katak. Kita tengah duduk ni, katak tu sampai naik atas ni. Sampai ke leher. Kalau kita duduk, sampai ke leher disebut dalam tafsir. Sampai ke leher. Sehingga kan kalau ada orang nak buka mulut, menguat tak tutup, katak masuk. Punya dahsyat.
azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kita ni kalau nak ikut Allah banyak dah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni buat maksiat cukup jahat. Malah lebih jahat daripada umat dahulu. Tuan-tuan tahu tahun depan ada satu negara ni, cari sendirilah, saya beritahu sahaja. Mana bagi study sikit. Tahun depan ada satu acara sukan. Biasa orang buat pesta seks je, kan? Pesta seks tu biasa. Umat dulu buat, hak zaman ni pun ada buat. Umat dulu buat kena bala terus. Umat ni buat tak kena bala lagi. Pasal apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tangguhkan azab. Tapi tahun depan ni lebih dahsyat. Tak pernah dibuat sepanjang tamadun manusia, setahu saya yang bodoh ni lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu mereka akan buat satu acara sukan mana berjimuk. Yang mana juri akan menilai seseorang atlet seks ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh berjimuk dengan 6 pasangan secara berturut. Tak tahu dikira macam mana. So dia kata dia akan mula daripada pagi sampai ke petang acara tu, dan akan diundi, bukan sahaja dinilai oleh para juri, dan akan diundi oleh para penonton. Begitu. Berbeza sedikit dengan cara sukan-sukan yang lain katanya. Ini semua ni gila. Ini semua ni kerja gila. Kerja nak tarik bala belaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Nabi Musa balik pada sini tadi. Bila dah berlaku macam tu teruk, dia panggil pula esok. Panggil esok ni doa supaya diangkat. Maka hilang serta-merta katak tu pergi hilang. Tak beriman juga. Maka turunlah waddam, darah, menyebabkan air ni jadi darah. Tak boleh minum. Nak masak tak boleh, nak minum tak boleh, nak mandi pun tak boleh. Nak basuh air, nak pergi tandas basuh air kecil, buang air kecil ke apa, semua tak boleh. Habis jam. Semua air jadi darah. Sehingga kan dia tengok dalam sungai Nil air duk putih. Apabila orang Islam ambil, air putih. Jelas nampak Allah Ta'ala tolong orang Islam. Apabila orang kafir ambil, air jadi darah. Sehingga begitu dahsyat sekali, nak minum air dituang, dia kata tolonglah orang Islam. Minum masuk dalam mulut, lepas tu ludah nak dalam mulut kami, punya nak minum. Orang Islam ni ada juga hak yang geng-geng dia. Nak baik kesian lah, nak jiran sebelah rumah contoh. Nak bubuhlah dalam air dalam mulut. Molek nak ludah tu, masuk dalam mulut kawan yang kafir itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air bertukar menjadi darah. Ayatim mufassalat. Semua ni bukti yang nyata Allah Subhanahu wa taala tunjuk nak mengajak ataupun nak memperingatkan Firaun dan pengikutnya agar patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya mereka menolak secara mentah-mentah. Thumma adbara yas'a fahashara. Kemudian berpaling ia daripada beriman dengan Nabi Musa. Berjalan ia dalam bumi dengan berbuat kebinasaan fasid. Maka menghimpun ia akan segala tukang sihir 72 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia pun geram dah. Firaun ni kata tak boleh jadi ni. Dia kata, wahai rakyat sekalian, nak tahu tak pasal apa perkara yang menimpa kita ni? Ini semua ni adalah disebabkan sihir Musa. Sihir Musa. Maka himpunkan semua rakyat, kita lawan dengan Nabi Musa. Kita buktikan bahawasanya kita boleh lawan sihir Nabi Musa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Firaun mengupah 72 orang tukang sihir. Himpun semua rakyat, dan 72 orang itu
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semuanya di kalangan Bani Israel. Dan hanya dua sahaja yang bangsa Qibti. Ini bangsa orang yang sebangsa dengan Fir'aun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Fir'aun ni ada banyak mana tentera? Ada 600,000, 70,000. Bahasa lama. 600,000, 70,000. Maksudnya 670,000. Bahasa lama ni memang macam tu. Maksudnya 600, tentera Fir'aun ada 670,000. Maka tetap kala berhimpun tenteranya dan tukang sihir, berdiri aduullah, musuh Allah, Fir'aun, atas kerusinya. Fanada, maka dia panggil, wahai rakyat sekalian. Faqal, maka menyeru ia dengan kata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan. Setelah Nabi Musa doa, darah ni dihilangkan. Darah tadi yang last tadi, darah tu dihilangkan, hilang, dia pun buat acara ni. Dia buat acara besar-besaran. Diumum pula. Dia kata, tengok, semua ni musibah yang mari selama bertahun-tahun ni, siapa yang selesaikan? Aku. Aku. Padahal dia tahu yang dia tipu. Tapi demi nak mengambil hati rakyatnya, nak suruh rakyat dia ampu dia, sokong dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buat satu majlis istihar pula. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tiada Tuhan atasku. Tak ada dah Tuhan lain. Akulah Tuhan yang paling besar, paling tinggi. Bila dia kata lagu ni, Allah marah. Allah marah. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka ambil akan dia oleh Allah seksa perkataan yang akhir dan yang mula. Mana yang mula? Yang disebutkan dalam surah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Qasas. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Yani ketika setelah Nabi Musa dakwah Fir'aun, maka diberitahu kepada Haman buat satu bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi. Disebutkan tinggi ni pernah dikaji, setinggi mana, iaitu lebih kurang dalam 70 tingkat. Dibuat bangunan tinggi untuk kononnya untuk membunuh Tuhan. Untuk membunuh Tuhan. Untuk membunuh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu Allah Taala tak marah lagi. Tapi bila dia kata ana rabbukumul a'la, Allah marah. Maka jarak antara perkataan yang pertama tadi dengan segala peristiwa-peristiwa yang kita sebut ni tadi, sampailah dia mengaku bahawa dia buat peristiharan bahawa sayalah Tuhan yang maha tinggi, ambil masa berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Maka dikisahkan ataupun ada riwayat mengatakan bahawasanya ketika dia kata ni, umur dia lebih kurang 90 lebih. Satu riwayat. Ada yang mengatakan umurnya lebih kurang 60 lebih. Ada dua riwayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setakat itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung apa yang akan berlaku kepada Fir'aun laknatullah. Jadi apa yang baik semua datang daripada Allah. Apa yang tak baik datang daripada kelemahan dan kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki segala amalan kita dan membuat persiapan untuk bertemu dengan Allah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Wahai Tuhan kami, berilah manfaat dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, ajarkanlah ilmu yang memberi manfaat kepada kami. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wahai Tuhan kami,
Berilah kefahaman kepada kami dan keluarga kami dan kaum kerabat kami dalam masalah agama kami. Ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, bersama seluruh penduduk negeri ini, sama ada lelaki maupun perempuan. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Wahai Tuhan kami, berilah taufik kepada kami dan kepada mereka semua untuk melakukan amalan yang Engkau redai, sama ada perkataan ataupun perbuatan yang mulia. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Berikanlah kami rezeki yang halal selama-lamanya. Kurniakanlah kami sahabat yang bertakwa dan berilmu. Nuhdha bil khairi wa nakfa kulla syar, agar kami mendapat kebaikan dan terselamat dari segala keburukan. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un, wahai Tuhan kami, perbaikilah segala situasi kami. Wa aqirra birridha minkal uyun, sejukkanlah mata hati kami dengan keridaan darimu. Wa qdi anna rabbana kulla duyun, selesaikanlah segala hutang-hutang kami. Qabla an ta'tiyana ruslul manun, sebelum datang kepada kami malaikat pencabut nyawa. Waghfir istur anta akrama man satar, ampunilah segala dosa-dosa kami dan tutupilah segala keaiban kami, kerana Engkaulah Tuhan yang maha mulia yang menutup segala dosa dan keaiban. Wassalatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, selawat Allah dicurahkan kepada manusia yang terpilih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kepada kebenaran dan kesempurnaan. Bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa, dengan membawa kitab yakni Al-Quran yang terdapat di dalamnya penyembuh untuk manusia. Dan selawat itu juga ditujukan kepada keluarga baginda yang mulia lagi tinggi martabatnya. Wa 'ala sahbil masabihil ghurar, dan juga ke atas para sahabat yang diibaratkan lampu yang terang benderang. Allahumma hdina bihudak, ya Allah berilah hidayah kepada kami. Waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, dan jadikanlah kami golongan yang bersegera dalam mencari keridaan-Mu. Wala tuwallina waliyan siwak, dan janganlah Engkau serahkan kami kepada selain-Mu dalam segala urusan kami. Wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang melanggar perintah-Mu dan melakukan maksiat kepada-Mu. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dialah sebaik-baik wakil yang memberikan pertolongan. Wala haula, dan tidak ada daya untuk kami meninggalkan segala kemaksiatan. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk kami melakukan segala ketaatan. Illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.